أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa, dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita baca Fatihah para jemaah sekalian. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan berkat surah Fatihah, berkat Al-Quran, dan dengan berkat rumah Allah ini, Masjid Al-Abdul Razak, para alim ulama yang terdahulu yang pernah ada di masjid ini, dan juga dengan berkat kedua orang tua kita, dengan berkat kitab Riyadhus Salihin, dengan berkat pengarang kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dengan berkat yang terjemahkan kitab ini almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit, dan dengan berkat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keamanan, turunkan kedamaian, turunkan ketentraman, turunkan kesejukan, amankan negara dunia ini, amankan negara yang sedang berkecamuk
umat manusia yang sedang tertindas, khususnya di bumi Palestin, di Baitul Maqdis. Kita doakan mudah-mudahan Allah turunkan keamanan, Allah turunkan kedamaian, Allah turunkan ketentraman, dan Allah bantu orang-orang yang tertindas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bantulah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, peliharalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah umat Sayyidina Muhammad. Wa bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan hak kebenarannya Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz Masjidil Haram, wahfaz Masjidil Nabawi, wahfaz Masjidil Aqsa. Ya Allah, peliharalah Masjidil Haram, peliharalah Masjid Nabawi, peliharalah Masjidil Aqsa. Ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baca hadis dalam kitab kuliah saya ni, para jemaah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita tinggal lagi 2 potong hadis. Dah selesailah bab yang ke-57, kita akan masuk bab yang ke-58. Ya. Kita sedia maklum para jemaah sekalian, dalam keadaan sekarang ini yang amat merunsingkan. Ya. Di media sosial pun dah keluar, berita-berita pun dah keluar dalam keadaan tersebut. Ya, ada yang tanya dengan saya, boleh tak kalau kita ke sana ikut perang? Ya, jawapan saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kalau awak buka dalam kitab-kitab fikih, buka dalam kitab-kitab fikih, kita yang dalam keadaan aman, jangan ke kawasan yang tidak aman. Sama juga waktu zaman penyakit dulu, COVID-19, betul tak? Border pun tutup, perbatasan pun tutup. Kalau kita paksa juga, aku nak juga pergi haji, aku nak juga pergi umrah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kawasan tersebut kita pergi akan terkorban jiwa kita, maka jangan pergi. Itu hadis Nabi SAW. Baik, bagaimana pula dalam hukum fikir tentang bab jihad? Jihad ni macam-macam pembahasan dia para jemaah sekalian. Macam-macam pembahasannya. Apa bagus kita buat? Yang kita buat paling bagus adalah berdoa. Kalau orang tak boleh terima berdoa, ini pun masalah. Kenapa saya mengatakan masalah? Buka dalam Al-Quran. Allah suruh kita apa? Ud'uni astajib lakum. Itu Allah perintah. Nombor 2, buka sejarah Nabi SAW. Buka sejarah Nabi. Lihat, dalam sejarah Nabi ada satu perang yang sahabat perang mereka gunakan pedang, gunakan kekuatan perang. Nabi pun perang, tapi Nabi perang dengan doa. Peperangan Badar. Pernah dengar? Perang Badar, Nabi pun terjun ke perang, cabut pedang, penggal kepala orang. Nabi tak pernah bunuh orang pada jemaah sekalian. Nabi duduk dalam kemah, dikawal kemah Nabi oleh para sahabat-sahabat. Nabi berperang dengan doa. Maka doa tu jangan dibuat main. Apa Nabi sebut dalam hadis? Silahul mu'minin ad-doa, kata Nabi. Silahul mu'minin ad-doa.
senjata orang-orang yang beriman. Itu dia. Ya, senjata orang-orang yang beriman. Berarti apa para jemaah sekalian? Orang yang beriman ni dia mempunyai kekuatan. Ya, sebab itu ada pepatah-pepatah bahasa Arab ini, orang yang beriman darahnya itu racun bagi orang yang tidak beriman. Salah satu orang-orang yang beriman adalah para nabi, para rasul. Yang kedua, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi disebut dengan kekasih Allah, yaitu para aulia Allah, orang-orang wali-wali Allah. Itu orang-orang yang beriman. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Sebab kalau kita ganggu mereka, ganggu para nabi, ganggu para aulia, ganggu orang-orang saleh, ganggu orang-orang yang takut kepada Allah, ganggu orang-orang yang berjalan benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ganggu orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah, ya, dalam hadis, dan ia merupakan hadis qudsi, ya, sampai Allah taala memperjelaskan apa melalui lisan Nabi SAW, aku isytihar perang dengan orang tersebut. Hati-hati para jemaah sekalian. Jadi kita sedia maklum yang terjadi di bumi Palestin, ya, tertindas dan sebagainya. Apa bagus kita buat? Doa. Kita solat, kita sujud, doa para jemaah sekalian, minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat manusia. Ya, selamatkan umat manusia. Itu macam mana Allah selamatkan, itu terserah kepada Allah. Terserah kepada Allah. Entah Allah nak kirimkan malaikat, itu kehendak Allah. Allah nak kirimkan puting beliung angin, itu kehendak Allah Ta'ala. Allah nak goncangkan bumi itu, Allah nak kirim angin, badai, ribut taufan, itu terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Habis bila boleh kita jihad? Bila boleh kita perang? Ya, para jemaah sekalian, Nabi, salah satu daripada beberapa sifat-sifatnya para nabi dan para rasul, dan apatah lagi sifat Nabi Muhammad SAW, apa dia? Mereka itu siddiq. Apa maksud siddiq? Mereka itu benar. Benar dari segi apa? Perbuatan mereka benar, tingkah laku mereka benar, percakapan mereka benar, jalan mereka benar, akhlak mereka benar, makan minum mereka benar. Apa mereka buat semua benar, tak ada yang tak benar, tak ada yang dusta, tak ada yang bohong, semua betul. Maka Nabi pernah bersabda para jemaah sekalian. Maka kalau Nabi bersabda, pasti akan jadi, 100% akan jadi. Kita belajar ilmu tauhid, beriman kepada para nabi dan beriman kepada para rasul, selesai itu sudah. Maka Nabi pernah bersabda, Nabi jelaskan apa? Nanti di akhir zaman, batu akan bercakap, "Hey orang Islam, ini ada orang Yahudi belakang aku, bunuh dia." Nabi pernah bersabda demikian. Maka Nabi tak bohong, satu hari batu itu akan cakap. Maka tugas kita sekarang, belum lagi nak waktu jihad belum. Ya, tugas kita sekarang berdoa. Berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa. Ya, dari segi konteks fikih macam mana para jemaah sekalian? Memang ada, kalau awak buka kitab fikih, ada memang bab jihad, ada memang. Salah satu cara nak jihad para jemaah sekalian, satu jihad dengan diri sendiri. Ya. Subuh bangun pukul 10, kena jihad dengan diri sendiri. Subuh tak boleh solat pukul 10. Subuh kena solat pada waktunya. 5 waktu ini subuh sampai isyak, ada yang punting-punting, jihad dengan diri sendiri dulu. Jangan sibuk nak pergi jihad hal orang. Jihad diri sendiri. Bulan Ramadan datang, bulan Ramadan gastrik, 1 Syawal baik, jihad dengan diri sendiri dulu. Puasa kasih betul. Puasa kasih betul para jemaah sekalian. Jihad dengan diri. Lagi satu, hukum jihad bagaimana pula? Kita di Singapura ada mufti negara kita. Mufti negara kalau jelaskan jihad, baru kita boleh bangun. Sekarang mufti ada cakap apa tak? Tak ada. Ya,
Alhamdulillah, hari Khamis ni dah tersebar berita dah para jemaah sekalian. Hari Khamis ni alhamdulillah Presiden Pergas Ustaz Tarmizi Wahid akan mengadakan solat hajat di Masjid Kasib para jemaah sekalian. Itu tugas umat Islam di negara kita Singapura. Ya, ulama dah bangun dah. Tapi cara ulama bangun, dia tak suruh kita perang, tak ada. Dia tak suruh kita bom sana, bunuh orang, tak ada. Dia suruh kita, dia ajak sama-sama kita berdoa. Dan sudah solat Jumaat pun, dalam solat Jumaat dah baca doa dah para jemaah sekalian, dan dah buat kunut nazilah para jemaah sekalian. Nah, kunut nazilah boleh tak kita buat? Ya, boleh tak kita buat? Kunut nazilah tu awak nak buat selain dari solat subuh pun boleh. Buktinya solat Jumaat dia buat. Solat zuhur nak buat kunut nazilah boleh tak? Boleh. Solat asar boleh tak? Boleh. Solat maghrib aja ada khilaf para alim ulama. Ada jelaskan boleh, ada jelaskan tak boleh. Ada yang jelaskan makruh. Sebab itu jarang para alim ulama mengadakan kunut nazilah pada solat maghrib. Tapi solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat isyak, solat Jumaat, ya, ini boleh dilaksanakan kunut nazilah. Bila dilaksanakan rakaat yang terakhir selepas i'tidal sebelum sujud, baca kunut nazilah. Ya, kunut nazilah pun macam-macam ada kunut nazilah. Maksud saya macam-macam bacaan. Awak kalau cuma hafal satu kunut saja, seperti kunut solat subuh, baca kunut tu boleh. Allahumma hdina fi man hadait, boleh, tak jadi masalah. Ya, adalah. Ada ulama-ulama membaca kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada disebut dekat dalam kitab-kitab fikih. Dan ada sebahagian dari para alim ulama kunut nazilahnya tidak tertulis. Tapi bila dia berdiri aja dia baca doa kunut. Apa maksud kunut nazilah? Kunut nazilah minta tolong agar Allah Taala turunkan keamanan. Itu maksud kunut nazilah. Ya, itu maksud kunut nazilah para jemaah sekalian. Nah, ni dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita sama-sama berdoa. Memang sedih kita tengok, kesian. Saya sendiri pun kadang-kadang tak dapat tengok para jemaah sekalian. Kadang-kadang buka TV, tengok dekat news, buka TikTok, buka Facebook, ya. Apa lagi para jemaah sekalian, senang cakap social media. Sedih tengok kadang-kadang, sedih saya tengok, ya Allah, budak kecil dokong baby. Mak, bapa, adik-beradik semua dah tak ada, tinggal dia 2 orang je. Duduk nangis-nangis, pegang adik dia yang kecil tu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sedih para jemaah sekalian. Tapi apa kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa? Doa. Ya. Ulah manusia para jemaah sekalian. Ulah manusia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma ana bizallamin lil 'abid." Dan tidaklah aku menzalimi hamba-Ku. Dan tidaklah aku wa ma ana bizallamin, dan tidaklah aku berkelakuan zalim terhadap hamba-hamba aku. Allah. Ya, tapi manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya. Manusia itu sendiri cuba nak menipu Allah Taala. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba menipu Allah Taala, cuba menipu orang-orang yang beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak sedar mereka telah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak mengetahui. Ini Allah sebut dekat dalam Al-Quran. Allah sebut dekat dalam Al-Quran. Ini penyakit umat manusia akhir zaman. Gilakan pangkat, gilakan tahta, gilakan harta, tamak. Ini. Ya. Siapa menang para jemaah sekalian? Siapa menang? Yang menang satu saja. Siapa menang? Syaitan menang. Syaitan dia tepuk tangan. Tengok manusia bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Tengok manusia gila-gila antara satu dengan yang lain. Tengok manusia rebut kuasa antara satu dengan yang lain. Syaitan tepuk tangan. Dah Allah sebut dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Selesai.
Sesungguhnya agama yang yang diridai, yang diterima di sisi Allah Ta'ala agama Islam. Selain dari Islam tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dah agama lain tak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang nak pergi, faham lah, yang nak pergi duduk meeting lagi apa pasal? Tak perlu. Ya, maka begitulah dia para jemaah sekalian. Kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah selamatkan umat manusia. Selamatkan Masjidil Aqsa. Selamatkan bumi Baitul Maqdis. Kesian mereka di sana. Kita hidup aman damai. Alhamdulillah. Ada rumah tak kita? Ada rumah. Mereka dah tak ada rumah. Ada makan tak kita? Ada makan. Mereka tak ada makan. Ada air untuk minum kita? Ada. Mereka dah tak ada air. Itu jihad mereka. Kita sedih lihat. Saya sendiri tak boleh tengok. Ya, buka sosial media tengok, tak boleh tengok. Nangis saya. Ya Allah. Ya. Saya peluk anak-anak saya di rumah saya. Saya peluk. Saya peluk isteri saya. Saya bilang, banyak-banyak syukur kita pada Allah Ta'ala. Kita ada tempat tinggal, ya, ada rumah, ada katil, ada kipas, ada aircon, ada makan. Semua ada. Cukup, Alhamdulillah. Maka jangan jadi orang yang tamak. Apa ada, Alhamdulillah. Banyak-banyak syukur. Tengok ni, nak makan, tak ada makan. Tengah sembahyang, boom, meletup. Allahu Akbar. Kita tengah solat. Sekarang ni kita ada dekat masjid ni. Jiwa kita terancam? Ada. Selamat kita. Selamat kita. Mereka nak keluar rumah pun boleh mati, duduk dalam rumah pun boleh mati. Mana nak pergi tak tahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi janji Allah itu pasti. Ucapan Nabi Muhammad itu benar. Allah tidak pernah menipu. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta para jemaah sekalian. Tunggulah biar Allah yang balas. Kita doa. Memang mereka saudara kita. Memang mereka saudara kita. Saudara seagama, saudara beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Kita semua ni pada hakikatnya kita semua satu, one big family. Sebab kita sama-sama orang yang beriman. Tuhan awak Allah, Tuhan saya Allah. Tuhan awak Nabi Muhammad, Tuhan saya Nabi Muhammad. Maka kita semua family. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Dan dinamakan orang-orang yang beriman, dia tak boleh gaduh. Dia tak boleh bermusuh-musuhan antara satu dengan lain. Kalau ada orang yang beriman bermusuh-musuhan antara satu dengan lain, itu bukan orang yang beriman. Habis apa nama dia? Syaitan. Selesai. Orang suka hasad dengki, fitnah sana sini, suka tengok orang gaduh, tak boleh tengok orang hidup senang. Orang baru hidup dalam aman damai, nak rosakkan rumah orang, nak rosakkan harta orang, nak gadaikan nyawa orang. Itu syaitan namanya. Itu syaitan namanya. Kalau ada orang yang beriman ikut-ikut, memang dia syaitan. Ya, memang dia syaitan. Ya. Ada syaitan yang memang syaitan betul. Memang syaitan betul, iblis betul, memang betul. Ada syaitan berupa manusia, iblis berupa manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah selamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Baik para jemaah sekalian, mari kita baca hadis kita. Kita baca kitab kita para jemaah sekalian. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Bishrin Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu qala
dari Abu Bishr Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala aqim hatta ta'tiyana sadaqatu fana'muru laka biha. Saya mempunyai beban, iaitu Qabisah bin Mukhriq mempunyai beban ataupun mempunyai problem, ya, mempunyai masalah, ya, yang ia tanggung. Di sini disebutkan yang ia tanggung itu harta. Lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu padanya agar dapat meringankan atau selesaikan beban saya itu. Maka Nabi SAW bersabda, berdiamlah di sini dulu sampai ada harta, sampai ada orang yang datang memberikan sedekah. Boleh juga dijelaskan orang yang membantu dengan beban yang kamu itu dengan memberi kamu zakat, ya, fana'muru laka biha. Maka dengan itu harta itu kita akan menyuruhkan untuk digunakan, diberikan kepada kamu, ya. Apa maksudnya? Orang ini, sahabat ini datang jumpa Nabi, mengadu dengan Nabi, ya Rasulullah, aku susah, aku ada satu beban, satu problem, ya, problem aku ini perlu minta tolong ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tunggu sekejap, duduk sini dan diam, ya, tunggu, insya-Allah ada bantuan untuk kamu, ya. Kalau bantuan itu datang, nanti kita akan salurkan bantuan itu kepada kamu. Tu maksudnya. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya apa yang kau minta ni tak dapat nak diselesaikan kecuali dengan salah satu daripada tiga macam. Salah satu daripada tiga macam. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha. Yang pertama adalah seseorang yang mempunyai beban, sesuatu tanggungan, ya, sesuatu problem, maka bolehlah ia meminta sehingga memperolehi sejumlah harta yang diperlukan tadi, ya. Sesungguhnya problem Qabisah ini boleh selesai dengan salah satu dari tiga. Satu, you boleh minta tolong orang sampai orang itu dapat bantu awak dengan selesaikan problem awak. Thumma yumsiku wa rajulun asabathu jaihatun ihtahat ma lahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qawamun min aish. Mana tadi? Kemudian maka bolehlah ia meminta memperolehi jumlah harta yang diperlukan tadi, kemudian hendaklah dia menahan diri, ya, menahan diri. Apa maksudnya? Bila dia dah minta tolong dengan orang, orang dah tolong tu, berarti apa? Jangan dia minta-minta lagi. Cukuplah, tak payahlah minta-minta lagi. Ya, tak payahlah minta-minta lagi. Juga seseorang yang mendapat sesuatu bencana, juga macam yang kedua, kalau orang itu terkena satu musibah sehingga menyebabkan kemusnahan harta. Dia terkena musibah sampai habis hartanya dan dia pun jadi miskin, maka bolehlah ia meminta sehingga dapatlah ia memperoleh sesuatu untuk menutupi keperluan hidupnya, ya.
Dan juga sabda Nabi SAW lagi, au qala sidadan min aish wa rajulun asabathu faqatun hatta yaqulu thalathatun min dhawil hija min qaumih laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish au qala sidadan min aish fama siwahunna minal mas'alati ya qabisa suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan rawahul Muslim. Baik. Ya. Atau Nabi sabda lagi, sesuatu yang demikian pula seseorang yang dihinggapi kemelaratan. Sehingga ada 3 orang dari golongan orang-orang yang berakal di kalangan kaumnya mengatakan, betul si fulan itu telah dihinggapi oleh kemelaratan. Maka orang semacam itu bolehlah meminta sehingga dapat ia memperolehi sesuatu untuk menutupi keperluan hidup. Atau sabda Nabi lagi, sesuatu untuk mencukupi keperluan hidup. Ataupun adapun selain 3 macam orang di atas, maka permintaan itu wahai qabisah adalah merupakan sesuatu perbuatan dosa yang dimakan oleh orang yang memintanya tadi dengan memperoleh dosa. Baik para jemaah sekalian, apa yang boleh kita faham dalam hadis ini? Hadis ini banyak terjadi di kalangan umat manusia. Bukan tak boleh kita menolong orang, bukan tak boleh kita minta pertolongan orang. Ya, nak minta pertolongan orang, Nabi kasih contoh dengan 3 macam. Nabi kasih contoh dengan 3 macam. Satu, orang itu ada beban harta. Beban harta berarti hutang. Dia tak dapat bayar hutang dia. Ya. Nombor 2, dia tertimpa suatu keadaan yang mana bila keadaan itu tertimpa, harta dia habis. Contoh, dia kena buang kerja. Ya, dia kena buang kerja, habis, tak ada. Cari kerja tak dapat, cari kerja tak dapat. Ya. Yang ketiga pula, dia tertimpa apa? Dia tertimpa kemelaratan, kesusahan hidup sampai dia nak makan tak ada duit. Itu dia. Maka Nabi kasih contoh 3 macam ini. Ya. Maka apa yang boleh kita ambil iktibar dari 3 perkara ni para jemaah sekalian? Ya. Baik. Saya kasih satu contoh. Kita hidup dekat negara kita. Bukan saya mengata siapa-siapa, tidak. Saya tak mengata siapa-siapa. Ya. Okay. Kita hidup dekat negara kita. Hutang ke tak hutang? Kalau saya tanya kat sini, siapa yang ada hutang? Semua orang tak nak ngaku ada hutang. Siapa yang tak ada hutang pun tak nak ngaku juga. Confirm ada hutang dia. Ya. Okey. Tengok. Ni kita pakai ni. Handphone. Bila kita bayar handphone? Bil elektrik, ya, air, api kat rumah untuk kita masak gas tu. Bila kita pakai? Kita pakai kan? Bila bayar? Ujung bulan, betul tak? Hutang tak? Hutang tu tak? Hutang. Tapi mampu tak kita bayar? Mampu, Ustaz. Kenapa mampu? Sebab kita ada pekerjaan, betul tak? Ada pekerjaan. Tiap-tiap bulan dapat gaji, betul tak betul? Maka kalau kita ada pekerjaan, maksud ada pekerjaan, kita ada kemampuan untuk bayar tersebut, maka betul ujung dari hadis ni Nabi jelaskan apa? Dosa kita minta-minta dengan orang. Haram kita minta-minta dengan orang. Tak boleh. Tak boleh para jemaah sekalian. Baik. Lagi satu, ditimpa kemelaratan. Boleh juga dihukumkan, boleh juga kita kiaskan ditimpa sakit.
timpa sakit, ya, tak ada duit sampai nak bayar sakit tersebut, maka boleh kita bantu. Boleh kita bantu. Okey. Kita sakit, ada duit hospital tak kita? Ada tak duit hospital? Dipanggil apa? MediSave. Betul tak? Betul? Walaupunlah mungkin kita tak setuju, kata ada MediSave, sekarang dah tak boleh pakai. Itu cerita lain. Cerita lain. Ada MediSave tak kita? Ada MediSave. Ada MediSave. MediSave tak cukup. Ada apa para jemaah sekalian? Social welfare. Betul tak betul? Social welfare. Kita kena pergi jumpa tu orang. Ya, kita tak boleh salahkan officer tu. Ya, apa je social welfare officer, dia tak nak tolong aku. Tak boleh salahkan dia. Kita kena pergi jumpa dia. Nanti dia akan tanya kita. A, B, C, D, E, F, G sampai Z dia tanya kita. Dia mau true statement. Awak tak boleh cakap bohong, tak boleh tipu. Okay, everything okay? Okay. This nanti you dapat letter, settle liver bill. Tu dia. Ya, settle liver bill. Tapi sekarang ada orang sakit, kita pergi tengok. Adat kita, bila tengok orang sakit, apa kita buat? Kasih sikit lah. Baik, bila kita kasih dia sikit, ya, apa hukumnya dia ambil? Apa hukumnya dia ambil? Haram kata haram? Apa hukum dia ambil? Keith, Amir Ibrahim, anak kasih ente ambil, macam mana? Boleh ke tak boleh ambil? Boleh ambil. Sebab apa? I give present to Amir Ibrahim. Amir Ibrahim never ask me, Ustaz, minta duit, saya nak bayar bil. Tak. So, hukum kita kasih, boleh. Orang yang sakit ambil? Boleh, Alhamdulillah. Tak jadi masalah, boleh. No problem. Jadi, hadis ini, Nabi SAW mau mengajarkan kepada kita, satu, jangan suka minta-minta. Tak mau minta-minta. Kita kalau ada kemampuan, jangan minta-minta. Tak mau minta-minta. Tak mau. Ya. Jangan kita jadikan kebiasaan minta-minta. Dan jangan kita jadikan kebiasaan mengharap jasa orang. Tak. Ya. Habis Ustaz, macam mana kalau kita nak tolong dia? Kita nak sedekah dia? Kita nak derma dia? Ustaz, saya ada duit zakat, saya nak kasih dia. Boleh ke tak boleh? Kena belajar para jemaah sekalian. Kena belajar apa maksudnya. Baik, awak nak hadiah pada dia. Hadiah, awak nak hadiah pada siapa? Siapa pun boleh. Tak jadi masalah. Sampai nak hadiah kepada orang kaya pun boleh, tak apa. Awak jumpa orang kaya, awak bilang, Assalamualaikum, Datuk, ya, Assalamualaikum, apa, minister apa ke, saya nak kasih awak cek $1,000. Boleh kasih. Sebab siapa pun awak nak kasih pun boleh. Tak jadi masalah. No problem. Awak nak kasih orang yang ada ilmu, nak kasih ulama pun boleh, tak jadi masalah. No problem. Itu terserah kepada orang tu dia nak ambil ke tidak. Dia kalau nak ambil, dia ambil. Dia kalau tak nak ambil, awak tak boleh paksa dia untuk ambil. Dan awak tak boleh, dia tak sudi ambil duit kita. Tak boleh. Itu hak dia untuk nak terima ke tidak. Itu dia. Satu. Kalau kita nak sedekah dia, boleh ke tak boleh? Sedekah pun kena belajar para jemaah sekalian. Ya. Ada sebagian ulama memperjelaskan apa? Yang berhak untuk menerima sedekah adalah orang yang memerlukan. Tapi kalau kita tengok dia macam orang tak perlu aja, ya, takkan kita nak tanya dia, awak ni boleh terima sedekah tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak tanya, awak boleh terima sedekah, semua orang akan bilang, boleh. Habis itu semua orang, ya. Boleh. Semua orang akan cakap boleh. Tapi awak sendiri nilai kan, dia perlu sedekah ke tidak? Tu dia. Ya, dia perlu sedekah ke tidak? Baik. Macam mana pula kalau derma? Derma pun kita tengok. Derma pun diajarkan kita untuk memberikan sedekah, memberikan derma. Bagaimana? Dekat dalam kitab-kitab
khususnya kitab-kitab fikir diajarkan kita kalau nak beri sedekah, nak beri derma, kasih kepada orang yang memerlukan. Satu. Nombor dua, kita memberikan sedekah dan derma itu tapi pahalanya berterusan. Contoh, masjid. Kasihlah derma pada masjid. Ya. Selagi masjid ni berdiri, biar dia orang ramai ke, tak orang ramai ke, selagi itu pahala awak mengalir. Ya. Kita tengok undang-undang negeri kita. Ada satu perkara nama dia MBF, Mosque Building Fund. Betul tak betul? Betul tak betul? Semua orang Islam yang ada kat Singapura, tiap-tiap bulan dengan tidak secara langsung, mereka sedekah derma kepada Mosque Building Fund. Itu badan yang memegang Mosque Building Fund akan salurkan keuangan tersebut kepada Mosque Building Fund, masjid-masjid yang ada. Ya. Benda lain tak mau cakap. Apa benda lain tak mau cakap? Ustaz, kan dah ada Mosque Building Fund, kenapa masjid asyik minta duit dia? Itu tak mau cakap. Itu pandai-pandai dia sendiri. We don't want to model. Ya. This one I explain as a generally, not primary. Tak ada. Ya. Tak ada primary, secondary, university, tak ada. I cakap. Okay. Lagi satu. Ustaz, saya nak zakat lah Ustaz. Bukan tak boleh. Boleh nak zakat, kena belajar. Zakat tak boleh disamakan dengan derma, dengan sedekah, dengan present, tak boleh. Zakat, awak kalau nak kasih zakat, ada undang-undang. Salah satu undang-undang dia apa? Awak punya harta mesti lengkap haul. Tahu haul? Orang selalu buat majlis haul. Apa tu haul? Haul makna dia setahun. 1 year. Ya. Number 2, awak punya harta mesti cukup nisab. Dalam tempoh 1 tahun tu mesti cukup nisab. Senang cakap, dah masak dah itu harta. Itu durian musangking sudah masak. Para jemaah sekalian, ya, sudah masak. Itu apple sudah masak wangi. Ya. Boleh tak kita zakatkan? Nanti. Lagi satu, where is the harta? Where is the harta? The harta is not with me, Ustaz. Okay, dekat mana? Dalam bank. Do you have the access to keluarkan itu duit? Yes. Okay. Mana itu harta? Ni, ada tangan saya ni sekarang, Ustaz. Tu dia. Harta tu belum, Ustaz. Masih ada dekat sini. Maka tak wajib zakat. Tak boleh zakat. Tak boleh zakat. You must have in hand. Kalau dalam bank, you boleh access, you boleh cocok kad, keluar duit. Okay. Sekarang, pay now, tip, masuk, habis itu. Tu dia, safe. Okay. Lagi satu, you nak zakat. Apa lagi? Zakat ni dia ada undang-undang. Ya, undang-undang dia ada rukun-rukun, dia ada syarat-syarat. Dia tak longgar macam present, sedekah, ya, derma, donation. Ya. Lagi satu, bagaimana? Orang yang berhak menerima zakat disebut 8 asnaf. Siapa mention tu? Ustaz Hasan mention ke? Tak ada. Imam Masjid mention ke? Tak ada. Bilal Masjid mention ke? Tak ada. Kitab ke mention ke? Tak ada. Allah mention. 8 asnaf. Ya. You boleh kasih 8 semua, kasih 8 semua. You tak jumpa 8, you jumpa 3 ke, 4 ke, 5 ke, ataupun 1, kasih. Ya. Dan ni dia. Ni pun kena faham juga. Banyak orang tak faham. Contoh, ya, Abang Firhat, dia ada duit zakat. Dia nak zakat pada saya. Katakanlah saya ni memang boleh terima zakat. Contoh. Ya, memang boleh terima zakat. Okey. Abang Firhat pun kasih saya zakat. Ya. Hari ni berapa hari bulan? 17 apa? Oktober tahun 2023. Next year saya jumpa Abang Firhat lagi.
Abang Berhad, last year 17 Oktober 2003 awak kasih saya zakat. Ni 17 Oktober 2024. Ada zakat lagi tak? Ni dia. Ni banyak orang tak faham. Ya. Boleh tak saya, walaupun saya salah satu dari 8 asnaf, contoh ya, saya tanya dengan Abang Firat, boleh tak kasih saya zakat? Apa hukumnya? Last year I give you right? No more, tak ada. Tak boleh. Yang orang faham zaman sekarang, dia dapat zakat sekali, every year dia dapat zakat. Nah. Ya. Apa seharusnya buat para jemaah sekalian? You dah dapat zakat, you cari pekerjaan agar supaya you terkeluar daripada kemiskinan. Ni cara dia. But the problem is, orang tu dah dapat sekali bantuan, every year dia minta naik sedap. Itu je Nabi sebut dekat dalam hadis ni. Dia dah naik sedap, dah syok every time. Dia minta dapat, dia minta dapat, dia minta dapat. Nabi kata, jangan orang macam gini, jangan kasih. Tu dia para jemaah sekalian. You ada bone, you ada vein, urat, you ada kekuatan, you are healthy. Go to work. Mana mau cari kerja? Ya carilah kerja mana-mana. Entah kerja dekat masjid, jadi noja masjid, entah jadi imam masjid, jadi bilal masjid, entah cari orang-orang yang ada bisnes, dia perlukan apa? Dia perlukan pekerja, cuci ke apa ke, cari. Walaupun kerja tu berat, yang penting halal. Ini yang kita mahu para jemaah sekalian. Ni, hadis today kita belajar, ni dia yang Nabi ajarkan kita. Ya, Nabi ajarkan kita. Conclusion para jemaah sekalian, agama Islam tidak mengajar kita untuk minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Tak ada. Agama Islam tak mengajar kita. Agama Islam suruh kita cari pekerjaan, cari rezeki. Satu. Nombor dua, agama Islam mengajar kita ada kelebihan rezeki, ya, kita ada kelebihan rezeki, jangan simpan itu harta. Perlu kita berikan kepada orang yang perlu untuk mendapatkan harta kita. Mungkin ia sedekah, mungkin ia hadiah, mungkin ia derma, dan mungkin ia zakat. Nah, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari ini, walaupun dapat baca satu potong hadis pun, alhamdulillah, jadilah para jemaah sekalian, syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat insya-Allah. Al-Fatihah. Annallahu ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an muallimina wa an ahli al-huquq 'alaina wa an jami'il muslimin. وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواها والقراءة في هذا المسجد وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وأن الله يحفظ مسجد الحرام ويحفظ مسجد الأقصى ويحفظ مسجد النبوي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.